Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusuf yang telah berusaha lah untuk mengatur program hari ini. Tidak dilupakan kepada sahabat yang hadir pada malam ni lah. Okay, ini merupakan tahun kedua lah saya duduk ceramah di masjid-masjid di sekitar Sebampai. Okay, saya Muhammad Herman Beroslan, saya orang Kedah lah, dan sekarang ni saya menetap di Kuantan Pahang. Saya punya kajian banyak bertumpu kepada kisah Perang Kedah Siam. Jadi kalau biasa tengok, saya biasa ceramah lah dengan Ustaz Ibn Rijal dan Prof. Mat Murad Merikan lah berkenaan dengan isu orang Melayu di Kedah dan Pulau Pinang. Tapi Alhamdulillah setakat ni sambutan di Sebampai ni amat menggalakkan lah, daripada segi kefahaman dan kehendak lah untuk memahami pelbagai isu tentang sejarah Melayu di antara kedua-dua negeri ini lah. Okay, Alhamdulillah hari ini saya nak berkongsi sedikit lah kajian dan satu sudut pandang kepada kita lah, orang Melayu di Pulau Pinang terutamanya, tentang sejarah Pulau Pinang yang pada saya selama hari saya duduk mengkaji sejarah Kedah dan Pulau Pinang ni, orang Melayu Pulau Pinang ni dia hilang sejarah dia. Orang Melayu di Pulau Pinang ni dia banyak bangsa kan. Kalau kita duduk dengar lagu Selamat Datang ke Pulau Pinang M. Syarif dulu kan, dia kata pelbagai bangsa semua. Tapi dalam banyak-banyak bangsa yang ada di Pulau Pinang ni, orang Melayu yang tak ada sejarah. Dia ada sebut tapi tak banyak, sikit-sikit saja. Kalau ada cerita pun sekadar cerita lisan. Dan Alhamdulillah bila tubuhnya USM pada tahun 1970, barulah ada sedikit usaha untuk mencari balik sejarah orang Melayu Pulau Pinang. Jadi hari ini kalau tuan-tuan tengok di Pulau Pinang sendiri pun banyak isu yang timbul, bila mana saya sendiri yang jarang balik lah, saya balik setahun sekali. Jadi setiap tahun bila saya balik ni, saya dah tak nampak dah mana pergi orang Melayu di Pulau Pinang. Saya, bapa saya orang Gelugok di pulau lah. Saya membesar di Banak Baru, bapa saya polis. Jadi bila setiap kali saya balik tu, makin lama makin berubah. Dulu ada mamak, ada orang Melayu, ada peranakan yang duk cakap Melayu dengan kepala telang semua. Lah ni nak jumpa yang kepala telang pun tak ada lah. Jadi mana pergi depa ni semua? Sebenarnya apa yang berlaku di Pulau Pinang ni? Jadi saya cuba duk cari, tengok, mengkaji lah. Saya cuba duk baca sejarah Pulau Pinang ni. Banyak kisah-kisah yang sedih dan tersembunyi lah di sebalik itu. Nak menyalahkan politik pun tak boleh juga, disebabkan sikap masyarakat sendiri yang tak ambil kisah pasal sejarah tempat sendiri, dan duk jual tanah dan sebagainya lah. Jual tanah ni mana-mana pun ada, tapi yang paling kesan yang paling besar ialah di Pulau Pinang lah. Apatah lagi Pulau Pinang dia tak ada tanah rizab Melayu, sebab dia di bawah peruntukan Negeri Selat. Jadi dia tak ada akta yang khusus kepada orang Melayu. Yang ni yang menyebabkan tanah-tanah di Sebampai dan Pulau Pinang ni jadi cukup mudah nak jual. Kalau rizab Melayu ni dia boleh kawal sikit. Inilah yang kita semua tuan-tuan hari ni kita kena tengok balik keadaan di sekeliling kita. Saya faham bahawa kisah di isu-isu tanah ni memang panas lah, terutama sekali bila jatuh pada faraid, pecah lot apa semua, nak selesai masalah, jadi jual tanah tu. Tapi sayangnya tanah yang dijual itu, walaupun dia 99 tahun ke ataupun tanah kekal ke, bila kita jual kepada orang yang bukan daripada bangsa kita, habis. Benda ni pernah disebut oleh Syekh Al-Hadi, rumah dia di Pulau Pinang.
Rumah tu pun dah kena jual dah. Cina ambil alih. Syekh Haladi kata, masa dia duduk di Singapura, dia kata hari ni orang Melayu duduk di Kalang Street, Jalan Kalang, tak jauh daripada Jambatan Victoria. Dulunya orang Melayu punya ramai, tapi kerana pembangunan, datangnya orang-orang yang membawa duit, maka tanah-tanah yang ada itu dijual, sama ada secara rela ataupun tak rela lah, secara paksa. Dia kata lagi, adakah satu hari nanti orang Melayu ni akan duduk di belakang pulau? Kalau di Pulau Pinang ni duduk di balik pulau lah, Singapura ni duduk di balik pulau belah Indonesia tu. Dan adakah satu hari nanti cucu cicit kita ni akan duduk di Papua New Guinea? Kata Syekh Haladi tahun 1925 tak salah saya lah. Dia sebut lagu tu. Jadi tuan-tuan, kalau dalam isu cerita pasal sejarah kolonial dan orang Melayu ni panjang. Tapi apa yang saya nak sentuh untuk permulaan ni ialah berkenaan dengan pentingnya kita sedar bahawa bila kita hilang saja tanah, kita akan jadi macam orang Palestin. Hari ni tak jadi kat kita, dia akan jadi pada anak cucu cicit kita. Pulau Pinang 20 tahun dulu, saya umur 37, umur 17 tahun saya selalu ronda apa semua, saya kerja apa semua. Umur 20 saya dan sempat naik feri apa semua. 20 tahun dulu Pulau Pinang ni boleh tengok orang Melayu, mesti saya kata. Kut tepi-tepi Laut Maritim apa, tepi apa Tempoyak. Apa Pulau Tempoyak apa saya tak ingat dah. Tempat saya duduk makan. Tepi tu. Masih lagi boleh nampak orang Melayu. Lah ni saya pergi tak ada dah. Tuan-tuan, apa nak jadi? Kita duk marah. Kita tahu 10 tahun dulu, 20 tahun dulu kita kata Pulau Pinang ni macam Singapura. Lah ni jadi sungguh lah. Pasal tangan-tangan kita sendiri yang mengiyakan percakapan tu. 20 tahun lagi tak mustahil Pulau Pinang tu betul-betul jadi macam Singapura. Okay, sejarah Melayu, sejarah Pulau Pinang ni kita tak boleh pisah daripada Kedah. Apa-apa jadi di Pulau Pinang, orang kata cubit paha kanan, paha kiri terasa. Apa yang berlaku di Pulau Pinang, orang Kedah tengok, perhati dan sentiasa berasa sedih. Orang Kedah tak pernah meninggalkan orang Pulau Pinang. Malah ramai orang Kedah yang berhijrah duduk kerja di Pulau Pinang. Malah untuk pengetahuan tuan-tuan, tahun 1821 bila berlaku perang di antara Kedah dengan Siam, sekitar 14,000 orang-orang Kedah yang duduk di pesisir laut daripada Kuala Sanglang, Jeralun, Kuala Kedah, Sungai Muda, Merebuk tu, semua lari mai turun ke Seberang Perai Utara terutamanya dan buka kampung-kampung. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa nama-nama kampung yang sama macam di Kedah. Dan ada kampung Setui sebagai contohnya, itu orang Setui. Orang Setui yang berundur daripada Setui duduk di Seberang Perai Utara sebab perang. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ni anak jati Seberang Perai Utara, tuan-tuan ni memang original Kedah. Kalau pergi cek darah tu, tuan-tuan ni memang keturunan yang asli Kedah. Yang ada di Kedah tu adalah generasi baru yang mai kemudian, yang tak tahu apa. Sebab tu bila saya berceramah di Kedah pasal cerita perang Kedah Siam ni, orang Kedah dia tak tahu. Dan mereka kata kami baru tahu. Tapi dia orang Seberang Perai Utara, mereka kata kami tahu lama dah. Sebab cerita tok nenek. Orang yang duduk di Kedah mereka tak tahu. Pasal tak ada tok nenek mereka cerita. Kalau ada sekalipun, sangat susah nak jumpa. Cakap saya dapat kerja daripada tahun 2016 lah, 24 tahun dah. Orang Melayu di Seberang Perai inilah yang sangat aktif dalam memperjuangkan nasib sejarah dan warisan Pulau Pinang. Cuma
Dia tak ada garis panduan, tak ada satu guide. Orang yang nak membimbing macam mana nak buat benda ni apa semua. Itu yang saya nampak di Pulau Pinang lah. NGO banyak, cuma dia tidak ada satu perpaduan di antara NGO ni. Yang ni yang jadi masalah kita di Sabang Perai terutamanya lah. Saya baru balik daripada balik pulau. Tadi saya pergi jumpa satu orang ni, waris Panglima Mawar ataupun Panglima Mier, ditulis oleh orang putih, nama Mier, M-E-I-R. Panglima Mawar ni adalah panglima daripada Tanjung yang bersama-sama dengan Tengku Kudin pada tahun 1831 sampai 1838 menentang pendudukan Siam. Pusat gerakan Kedah untuk mendapatkan balik negeri Kedah daripada Siam berpusat di Kampung Kota dan Permatang Bendahari. Tu tempat dia. Siam duduk belah sana, belah Kedah tu. Sungai Muda lah no. Sungai Muda. Jadi mungkin untuk memperingati peristiwa tu naiklah pasal Bisik sebagai kenang-kenangan cerita perang musuh Bisik. Mana ada tempat lain orang pergi Bisik? Tang tu saja, di Kedah pun tak ada. Ni cerita, saya kongsi cerita lah. Jadi tuan-tuan, sejarah Pulau Pinang ni, hari ni kalau kita tengok golongan lebih muda daripada saya berkenaan dengan isu Pulau Pinang, bila apa-apa isu yang berkaitan dengan Pulau Pinang bersabit dengan Kedah, budak-budak muda dia kata daripada segi sejarahnya orang Kedah tak ambil tahu pasal Pulau Pinang. Sultan Abdullah yang menyerahkan Pulau Pinang kepada Perancis Light adalah orang yang bertanggungjawab mengabaikan orang Melayu di Pulau Pinang. Tapi mereka lupa tahun 1795 Sultan Abdullah bersama-sama angkatan daripada Kedah, daripada Pulau Pinang sendiri, daripada Sulu pun ada, daripada Minangkabau, Batu Bara, Aceh, datang berhimpun di Bagan Cermai tu. Stesen bas sekarang ni Bagan Cermai lah situ. Saya pun tak apa ketahuan ni, tapi saya ingat kat situ lah. Biasa dengar kot Meriam Timbui. Meriam Timbui tu, lah ni meriam tu dijaga oleh Cina. Tu meriam yang digunakan untuk melawan British pada tahun 1795. Siapa kata orang Kedah tak ambil tahu? Siapa kata orang Kedah tak peduli pasal Pulau Pinang? Tapi benda ni tidak diceritakan, tidak dipopularkan, tidak dikongsi pada masyarakat. Ada yang tahu, kita dah tulis. Tapi biasalah, orang Melayu ni dia ada dua puak, bukan kata orang Melayu saja, semua bangsa pun macam tu. Dia ada pro dan cons. Yang pro pada Kedah, dia akan sokong, dia akan cari cerita-cerita pasal Kedah nak mempertahankan dakwaan-dakwaan yang dikeluarkan ni. Tapi isu meriam tu tadi ni, apa yang kita boleh buat? Tu meriam orang Melayu tu. Pasal apa Cina itu pergi jaga? Mereka siap sembah lagi, siap balut kain kuning lagi. Duk ada elok tepi laut tu. Apa tindakan kita? Tak ada. Saya kalau saya pergi seorang, bolehlah saya cakap buat main balik. Saya kira kena menampak lah. Tapi kalau kita ramai-ramai, bukan kata isu kita nak masuk Pulau Pinang saja, kalau meriam tu pun kita tak boleh ambil, macam mana kita nak masuk balik dalam Kedah? Seperti mana dakwaan-dakwaan ramai orang nak orang Sabang Perai ni, ada 2-3 orang, bukan kata 2-3 orang. Sekarang ni sedang viral memohon supaya Sultan Kedah mengambil balik Sabang Perai masuk ke dalam Kedah. Tapi cerita dia meriam yang tepi laut tu pun tak boleh ambil. Macam mana nak ambil tanah? Tanah lagi kita nak kena lawan dengan undang-undang. Sekarang ni timbul pula isu ayak. Dah cakap pasal isu ayak pula. Jadi isu ayak ni pun satu perkara yang kita kena tengok. Banyak cerita, tapi bukanlah kata isu ayak tu sangat.
Cuma nak mengingatkan bahawa Pulau Pinang dan Sebang Perai ni milik Kedah. Tak boleh kata dok. Sebab sejarahnya begitu. 1796 katanya diserahkan Pulau Pinang kepada Perancis Light. Tapi sampai hari ini tidak ada perjanjian di antara Perancis Light. Saya pun tak pernah baca lagi perjanjian tu. Saya pun tak pernah baca perjanjian di antara Perancis Light dengan Sultan Muhammad Jiwa dalam pajakan Kuala Kedah. Ada disebut tahun 1772, The List of Kuala Kedah. Yang ni yang Prof Murad sedang mencabar. Tapi bila kita tanya bagi undang-undang, mereka pun ada dua puak. Puak satu kata tak boleh buat apa, yang kedua nak lawan juga. Ada beberapa lawyer call saya, tuan kita nak tuntut balik Pulau Pinang, tapi kami orang luar. Kami bukan orang Pulau Pinang, kami bukan orang Kedah. Mereka ni semua orang duduk base di Selangor lah, di KL. Mereka kata kami tengok Pulau Pinang ni ada peluang. Kalau kata betul-betul lah orang Pulau Pinang ni, terutamanya Sebang Perai, nak balik ke dalam Kedah tu ada peluang. Cuma pintu tak dibuka. Orang Melayu di Sebang Perai sendiri tak buka pintu. Dia cakap saja di media sosial apa semua, tapi tak ada tindakan. Saya nak masuk rumah orang, kalau orang tak buka pintu, macam mana saya nak masuk? Macam itulah juga kita di Sebang Perai ni. Okey, di Pulau Pinang ni kalau kita tengok ada banyak kesan-kesan kolonial, terutama sekali di Georgetown. Di Georgetown tu tinggalan-tinggalan Inggeris. Sebelum Covid tu saya ada ceramah di masjid, tak ingat dah masjid tu. Saya cerita pasal bapak saya. Bapak saya ni orang Kelugar. Dia British centric. Dia tak tahu langsung sejarah orang Melayu. Bapak saya ni polis tahun 70-an dulu, famous lah Pulau Pinang ni. Bapak duk cerita dulu, orang putihnya banyak, duk mandi kat Batu Feringgi apa kan, penuh lah di Komtar tu. Dia kata, bila saya tengok tu, saya kata, apa Pulau Pinang ni hak siapa? Dia kata, aku tak tahu. Asal saya dah tengok Cina dah pegang. Cina lah kot. Sampai tahu tu. Ni bapak saya nak kata. Bukan saya nak buruk bapak saya kan. Tapi itulah dia membesar di Pulau Pinang. Dia kata lagu tu. Jadi kita ni di Pulau Pinang ni sudah didoktrin. Kita sudah dicuci minda kita, otak kita ni, bahawa Pulau Pinang adalah negeri yang asing. Negeri yang bukan pernah menjadi sebahagian Kedah. Maka saya tak tahu kita duk sebut Pulau Pinang lah. Dibuka oleh Perancis Light 1796. Tapi kalau kita baca betul-betul, belah-belah balik pulau tu ada Teluk Aceh. Mai ikut mana Teluk Aceh? Sungai Aceh. Sungai Aceh. Situ ada sejarah dia. 1620 Sultan Aceh menyerang Kedah. Jadi tentera Aceh di dalam rekod Belanda dah register Angkatan Aceh telah singgah ke Pulau Pinang selama 2 bulan, mempersiapkan diri dan kemudiannya menyerang Kedah. Mana kata di balik sana tu ada orang. Takkan nak duduk pulau kosong tak ada orang. Dan daripada segi kolonialnya, kalau kita tengok tinggalan sejarah Melayu Pulau Pinang ni tak ada. Apa yang tuan-tuan boleh tengok tinggalan orang Melayu, tok-tok nenek kita, daripada segi bangunannya, daripada segi mungkin makam kita boleh tengok lah, batu nisan lama, daripada segi gambarannya, gambar-gambar lama,
Apa yang orang Pulau Pinang boleh tunjuk dan boleh bangga? Orang cerita rumah Pulau Pinang, kita ada bentuk rumah Pulau Pinang. Okey. Tapi apa jadi pada rumah-rumah ni? Di Georgetown habis, Batu Uban, apa semua habis, rumah tu kena keban habis. Baru ni saya dengan kawan-kawan ni, ada kawan-kawan hantar, dia kata ni rumah mufti pertama Pulau Pinang, duduk di pulau tu lah. Tapi pasal bergaduh adik-beradik, rumah tu yang panjang tu tinggal depan, belakang tu dah jual. Kelim botol buka tempat dia duduk berniaga. Rumah mufti Pulau Pinang yang pertama. Jadi kita dah nampak kesan tu di Pulau Pinang. Di pulau ni dah nampak dah. Jadi apa persediaan kita untuk bertahan, ataupun sekurang-kurangnya kalau jadilah perkara tu di pulau tu dibawa ke Sabang Perai, apa persediaan kita? Lima 10 tahun kalau kita duduk sengat tunggu, habis. Nanti orang Sabang Perai semua balik duduk Sungai Petani. Dulu kalau 5 tahun dulu bila dibukanya rumah di Sungai Petani, taman perumahan punya banyak di Sungai Petani, tujuannya adalah untuk membantu orang yang duduk di Pulau Pinang beli rumah. Kalau 10 ataupun 20 tahun lagi perkara yang sama berlaku di Sabang Perai, orang Sabang Perai akan duduk di mana? Pakat duduk penuh pula belah Kulim, belah Sedim, Karangan, Mahang. Yang ni yang disebut oleh Raja Muhammad Effendi, Misi Melaya, dalam satu kajian dia Perbandaran Orang Melayu. Dia kata orang Melayu dahulunya duduk di tepi laut, kemudiannya mereka berundur ke dalam sedikit, buka tanah, pugak. Bila bapaknya mati, bapaknya meninggalkan anak yang ramai. Dipecah-pecahkan tanah, anak-anak bersetuju untuk jual tanah. Anak-anak yang bersetuju jual tanah ni tadi berundur lagi ke belakang, pugak tanah dan buat perkara yang sama bila dia mati. Jadi cerita ni duk warisan, duk waris kerja yang sama. Duk ulang jual, buka tanah, pecah tanah, jual tanah, ulang balik 3 step tu tadi. Raja Muhammad Effendi kata, adakah satu hari nanti orang Melayu akan duduk di banjaran Titiwangsa? Kita ni orang laut, orang duduk tepi laut. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, Kuala Kedah adalah kampung nelayan yang terakhir. Kampung Melayu nelayan yang terakhir. Masih lagi ada. Di pulau ada? Tak ada, habis dah. Kena hambat habis. Di Perlis saya tak nak tengok, di Perlis. Tinggal di Kuala Kedah yang masih lagi kita boleh tengok ada aktiviti-aktiviti nelayan orang Melayu. Tu pun tinggal seorang saja lagi. Satu-satunya nelayan, ada dua orang. Ada 2 orang yang buat aktiviti laut dalam. Tarik pukat yang besar tu. Yang ni semua Cina ambil. Orang kata saya resis. Tak, saya bukan resis, saya cerita fakta. Benda yang saya tengok sendiri. Saya punya master saya buat saya Kuala Kedah. Saya mengkaji sosial masyarakat dan struktur kota di Kuala Kedah tu. Saya tengok semua keadaan. Bila British duduk di Pulau Pinang daripada 1786 sampai merdeka, lebih kurang lah 300 tahun, 270 tahun lebih kurang. Orang Melayu di Pulau Pinang ni dicuci minda dia, pemikiran dia dibersih-bersihkan selicin-licinnya, sampai dia tak ada rasa bahawa dia adalah orang Melayu. Tu yang kata British centric tadi. Tapi tuan-tuan nak tahu, kalau tuan-tuan nak tahu lah,
pusat intelektual orang Melayu di utara, duduknya di Lebuh Aceh. Dulu ni Chris Mas, sastrawan negara yang pertama, menulis buku Rimba Malaya. Dia cerita pengalaman dia. Dia pi daripada Kuala Lumpur, dia naik bas, dia naik bas. Dia pi ke Lebuh Aceh semata-mata untuk cetak buku. Pasal dia kata di sepanjang Lebuh Aceh ni percetakan Melayu mamak punya banyak. Dia tak boleh buat di Kuala Lumpur. Pasal Kuala Lumpur kedai cetak semua Cina. Dia pecah harga mahal. Christmas ni lepas dia cetak, dia tinggal di kedai-kedai buku yang dia tulis tu, dia tinggal di kedai-kedai. 2 bulan sekali dia akan balik mai, dia kutip duit jualan buku. Syekh Al-Hadi sendiri pun ada kedai percetakan buka. Mana kata di dalam satu sudut, orang Melayu di Pulau Pinang ni cerdik. Dia nampak peluang dan dia melihat kepada pentingnya ilmu. Dan dia cuba untuk melawan naratif kolonial, penjajah orang putih. Walaupun duduk dengan orang putih, tapi cuba nak lawan. Nak lawan cara kederat tak boleh. Buat cara intelektual. Ini kelebihan orang Melayu Pulau Pinang. Kalau nak dibanding dengan Kedah dan Perlis. Sampai hari ini pun orang Pulau Pinang ada kelebihan daripada segi pandangan yang jauh, pemikiran yang tajam. Tapi sayangnya tak boleh nak jumpa dalam komuniti Pulau Pinang yang duduk di sini. Orang hebat-hebat Pulau Pinang dah duduk di KL. Tapi sayangnya kemajuan ataupun kelebihan yang ada pada depa tu tak dibawa masuk ke dalam kawasan depa sendiri. Yang ni yang disebut oleh Profesor Emeritus Abu Bakar, orang Terengganu, dalam buku dia Mahasiswa Menggugat. Dia kata kebanyakan pelajar-pelajar di universiti sewaktu mudanya sibuk nak mencari penghidupan. Mereka ni orang pandai-pandai, tapi bila mereka kahwin apa semua, mereka lupa bahawa ada benda yang patut dijaga, iaitu warisan. Dan bila sampai satu tahap, umur macam saya ni dekat 40 ni, barulah mereka sedar. Tetapi mereka sudah kehilangan 20 tahun yang dulu. Tuan, kita hilang 20 tahun macam kita hilang anak. Tengok-tengok anak besar dah. Sama juga dengan negeri, tanah. Kita hilang tu tiba-tiba macam saya ni duduk di Pahang 10 tahun. Saya balik tempat saya di Bukit Gaitan belah bini saya ni. Balik tengok beza. Hilang 10 tahun saya tu. Sama juga di Pulau Pinang. Bila orang Melayu ni akibat masalah politik yang berlaku 10 tahun dulu, hilang orang Melayu lah, hilang tuan-tuan ni, orang Melayu di Pulau Pinang tu hilang hari ni. Adakah kita akan meneruskan kehilangan ni? Adakah satu hari nanti Pulau Pinang ni betul-betul hak mereka? Sekolah paling tua Penang Free School di Pulau Pinang. IPG, Maktab apa? Tengku Bainun di Pulau Pinang. Maktab guru, antara maktab guru tertua. Di sini juga melahirkan berapa banyak pondok tok-tok guru. Tapi apa jadi dengan mereka tok-tok guru kita? Rumah Mufti Pulau Pinang yang pertama tinggal separuh, tak ada siapa pesoh pun. Tahun 2020 kita boleh tengok lagi. Lagi 20 tahun pasal tak ada dah. Jadi tuan-tuan, apa yang dibuat oleh
Orang putih ni banyak implikasi yang kolonial, dalam implikasi sejarah kolonial dalam kehidupan Melayu Pulau Pinang ni banyak hari ni. Daripada segi pemikirannya, daripada segi sosialnya. Tapi alhamdulillah di Sumantrai ni orang Melayunya kuat, bertahan. Tak macam belah-pulau ni goyang sikit. Saya pun cik-cik saya bisa tengoklah suasana di Pulau Pinang ni yang lain daripada tempat lain. Dan yang paling utama ialah apabila British keluar, orang putih keluar daripada Pulau Pinang. Tahun 52 pernah dikeluarkan satu petition kepada orang Melayu Pulau Pinang. Masa tu kita nak merdeka. Jadi British akan melepaskan Pulau Pinang sebagai tanah kolonial, Crown Colony. Jadi dalam petition tu dibagi 3 benda. Sama ada Pulau Pinang nak balik ke Kedah, keduanya Pulau Pinang nak duduk dalam autonomi. Maknanya masih lagi duduk bawah Kedah, tetapi ada peraturan dan peruntukan yang memberi kelebihan kepada Pulau Pinang. Dan yang ketiga, merdeka, bentuk negeri sendiri dan mengekalkan undang-undang kolonial tahun 52. Bincang sampai tahun 56. Orang Melayu seorang pun tak kata apa. Yang duk pi pumpang duk lawan ni, bila Datuk Onn Jaafar kata Kedah, Pulau Pinang kena serah balik pada Kedah. Sebab apabila keluarnya British daripada tanah Melayu, maka semua perjanjian-perjanjian yang ada sebelum ni terbatal. Dia buat petition tu. Macam juga Patani, dia buat juga petition yang sama. Tapi cerita di Patani lain, cerita Pulau Pinang ni lain. Bila ditanya orang Melayu Pulau Pinang, orang Melayu Pulau Pinang pun tak tahu lah. Ada suara, tetapi suara itu tak kuat. Sebab tidak ada penyatuan di antara orang Melayu Pulau Pinang. Yang duk bunyi dalam mesyuarat kerajaan negeri Pulau Pinang pada masa itu adalah Cina. Datuk orang kata kena bagi balik, kena masuk balik Pulau Pinang. Puak-puak Cina ni kata kami tak mau. Kerat kami hidup-hidup pun kami tak mau. Bila tanya orang Melayu sengak. Takut tak ketahuan punca. Tahun 52 tuan-tuan. Jadi disebabkan tu Pulau Pinang terpisah. Petition dah dibuat. Cerita di Patani masa Tengku Mahmud Muhyiddin berjuang di Patani, pejuang Patani itulah. Dia buat petition, jumpa Malcolm McDonald. Malcolm McDonald ni adalah pesuruh jaya tinggi bagi kawasan Asia Tenggara, menguruskan semua hal-hal tentang kemerdekaan. Orang Patani semua sign petition, bersetuju untuk menyertai tanah Melayu. Resolusi itu dibawa ke PBB. Tapi PBB kata kena bincang balik dengan British. Pasal British masa tu adalah kuasa terkuat. Sebab dia pegang 2/3 dunia. Tapi apa jadi kepada Patani? British tarik pada Siam. Law ni hampa nak tak Patani? Siam kata mau. Dengan Sungai Golok itu dijadikan sempadan. Dulu separuh Kelantan tu bawah Siam. Jadi ditukarkan Patani dengan sebahagian besar kawasan Kelantan tu hari ni. Yang kita duk tengok hari ni. Jeli tu dulu ni. Kawan ofis saya orang Jeli. Dia kata ada satu sekolah tu, sekolah tu adalah sempadan di antara Siam dengan Malaysia dulu ni. Ikut pada cerita tok dia lah.
Tu Patani tuan-tuan. Ni Pulau Pinang ni, orang tak cakap apa. Tengap tanya sengap. Kemah belakang pumpang mai tanya depan-depan tak jawab apa pun. Habis tu jadi kena. Dan hari ni bila tiba-tiba orang Pulau Pinang, saya tengok, saya tak maaf cakap ah. Bila saya tengok sudah terdesak, maka sudah ada suara kena ambil balik Pulau Pinang. Kedah kena ambil balik Sabang Perai. Kedah kena ambil balik Pulau Pinang. Macam mana nak ambil? Sebab tu saya kata, kalau tuan-tuan sendiri tak bunyi, orang lain tak boleh buat apa. Tuan-tuan kena pukul. 10 orang duk pupak pukul. Tuan-tuan duduk sandar dia tu je. Takkan orang lain nak main pukul. Cuba bunyi. Mai tolong. Orang lain pakat tolong. Jadi tuan-tuan, sekarang ni saya dengan Ustaz Isuk dan beberapa kawan lah, kami tubuh satu NGO. Saya pun dah 3 tahun lebih kami tubuh satu NGO. Dan kami cuba nak kaji tengok apa benda-benda perkara-perkara yang boleh dibuat untuk bantulah. Dan saya duduk di Kuantan. Saya cuma boleh tolong bagi nasihat, monitor dan sebagainya. Cuma macam saya kata, semua ni terserah atas tuan-tuan. Semua atas tuan-tuan. Saya minta supaya tolong Ustaz Isuk. Kalau rasa tak boleh dengan Ustaz Isuk ni, kok mana pun buatlah apa-apa pun, NGO ke apa ke di tempat sendiri. Bila kita nak buat apa-apa usaha untuk orang Melayu di Pulau Pinang ni, pakat-pakat support. Tuan-tuan, apa keputusan yang kita buat hari ini akan menentukan nasib anak-anak kita. Apa yang berlaku di Pulau Pinang 20 tahun dulu adalah atas tangan kita yang hidup hari ini. Ni duduk tengah hidup lagi ni. Saya macam saya kata, saya besar, saya tengok Pulau Pinang ada mamak, ada Melayu. Sekarang ni dah tak ada. Jadi atas tangan kita ni lah jatuh bangunnya sesebuah bangsa. Allah Ta'ala kata atas bangsa tu sendiri. Zakbar kata dalam falsafah takdir, dalam buku dia falsafah takdir, Zakbar kata orang Melayu ni dia berusaha tapi usahanya sedikit. Apabila usahanya sedikit itu gagal, dia menyalahkan takdir. Sedangkan takdir itu ketentuan Allah. Maka apakah orang Melayu itu menyalahkan Allah? Kata Zakbar. Sanusi Junid dalam buku dia, saya tak ingat, dalam satu risalah dia, dia kata orang Melayu ni ibarat pokok di atas bukit. Daripada puncak sampai bawah pokok. Bila kita tengok indah je bukit, kita curah ayak tu turun mengalir, semua orang dapat merasa. Tapi dia tak besar-besar, dia duduk renek macam tu lah. Maksud Sanusi Junid, kerajaan ni dah bantu orang Melayu ni macam-macam dah, tapi orang Melayu sendiri tak mau berubah. Dia kata bila kita buat macam curah ayak dalam daun keladi. Kata Sanusi Junid, arwah dah pun. Hari ini bukan dekat kita di sini sajalah, di mana-mana tempat pun bila kita tengok bangsa lain kaya, kita marah. Bila kita tengok bangsa lain duk buat bangunan atas kampung kita, kita marah.
Marah saja. Tak boleh marah lah. Nak boleh buat apa? Tadi saya pergi ke balik pulau tu lah, macam saya cerita tanah di saya duduk kaji lah sikit pasal tanah ni. Kita selalu sebut tanah tok nenek, ni tanah tok saya, ni tanah moyang saya. Sistem torrent ni setahu saya lah tahun 1912 abang, 1912 tahu saya lah 1912 mula keluar sistem torrent, sistem buat lot tanah ni. Contoh yang ada tanah ni bayar tak cukai tanah? Kalau tak bayar, jangan duk claim. Orang boleh ambil. Siapa bayar cukai, hak tu dia punya tanah. Ni saya sembang dengan orang yang mahir lah dalam bidang tanah. Sama juga isu di Kuala Kedah. Dibuatnya 200 lot tanah. Saya pergi cek, saya pergi semak, ada 50 tuan saja yang bayar premium cukai tanah. 150 lagi tak bayar. Saya melawak. Saya kata kalau saya nak ambil boleh tak? Tuan ada 3,000, boleh ambil satu lot. Tukar nama. Tu tanah tok saya. Kata orang situ lah, tu tanah tok saya. Realiti ni saya cerita realiti ya. Bahasa kasar lah no, saya minta maaf lah. Saya peduli apa? Saya boleh kata saya peduli apa ke Tok Mah. Saya ada duit saya bayar lah. Saya nak tanah tu saya bayar lah cukai. Dah hampa tak mau bayar. Benda ni lah yang Bang Saleh duk buat, yang broker-broker ni duk buat. Kita duk kata ni tanah tok saya. Tak tok ke tak tok ke bayar lah cukai. Sebab undang-undang dia kena bayar cukai. Kita bukan hidup zaman tahun 1800 tak ada sistem. Kita hidup zaman yang ada sistem, ada undang-undang, ada peraturan yang kita kena patuh. Sebab tu kadang-kadang ada isu-isu bila kampung kena tolak. Saya duk buat carian tanah. Saya rikilah dalam Facebook ni banyak orang jual tanah. Ada satu kampung di Cerlun. Tapak tu hak milik UMNO Cerlun. Tapak tu bila kita cek, bila saya buka Google, saya tengok Google, tengok gambar kan, ada 3 biji rumah duduk atas tanah kawan tu. Tanah UMNO ni lah mereka beli. Kalau UMNO kata dia nak ambil tanah tu, orang tuan rumah tu marah tak? Mesti dia marah tu ya. Dia kata saya duduk atas tanah ni 20 tahun dah. Tak, dia kan cerita duduk atas tanah tu 20 tahun. Dia kira siapa bayar cukai tanah tu. Banyak tuan-tuan. Saya tengok Kedah saja. Banyak isu macam ni. Dulu saya marah bila kampung Buah Bala kena tolak. Batu Ubang kena tolak. Adalah kes jual ke apa ke. Tapi bila saya tengok balik, rupa-rupanya tak bayar cukai tanah. Jadi kerajaan kata kami ambil lah. Pasal tanah TOL, tanah tol 99 tahun. Tanah milik Geran Kekan ni memang tak boleh buat apa. Jadi bagi pampasan. Sebab tu ada kampung-kampung yang dapat pampasan, ada kampung-kampung yang tak dapat. Bini saya orang ladang rakyat, duduk di ladang rakyat, bapak mentua saya mandu getah. Tanah tu tanah milik kerajaan. Kami semua duk bersedia. Kerajaan kata pindah. Pampasan dah bagi. Habis dah. Dah 3 kali tukar kerajaan. Tapi tunggulah. Kalau kena pindah. Pampasan dah bagi. Duit pun dah habis. Kalau suruh pindah nak pergi duduk tak mana? Gaduh pula minta pampasan. Dia takkan nak buat macam tu. Berapa lama nak ulang? Mereka yang duduk di kampung bini saya tu mak dah 60-70 dah tua dah. Kalau mereka tu dipindahkan, mana apa benda mereka boleh buat?
Selama hidup mereka ni motong getah, mereka tak ada skill lain. Okay, jadi tuan-tuan, saya harapan saya mengharapkanlah usaha tuan-tuan semua untuk mengekalkan sejarah yang ada. Tapi kita kena bergabung. Orang Melayu hari ni bukan macam orang Melayu dulu. Ada engineer, ada town planner, ada juru ukur, ada sejarah, ada sains, ada orang mechanical engineering, electrical engineering. Orang Melayu ni dah ada semua ilmu yang sepatutnya kita bina balik tamadun. Ibn Khaldun kata kalau semua orang yang berilmu ni bergabung, jadilah satu tamadun. Kalau dalam peringkat universiti dia panggil multidisiplin lah. Maknanya ada satu lagi disiplin yang lain. Tapi kena mengaji betul-betul. Jadi tuan-tuan, pakat-pakat. Anak-anak Qari'ah ni pakat. Carilah hak pandai-pandai ni, buat satu kumpulan. Sekarang ni kita nak buat apa? Okey, contohnya kita nak kekalkan warisan ni apa, Tasik Gelugong. Kita nak kekalkan warisan Melayu Tasik Gelugong sebagai contoh. Apa yang kita nak pilih sebagai contohnya, kita nak ambil rumah paling lama di Tasik Gelugong ni. Jadi apa kemahiran yang ada dalam buat ilmu rumah? Kita kena ada tukang. Kita kena ada orang yang buat apa ni, plan rumah. Plan rumah, nak buat rumah tak sama. Dia orang lain-lain. Dalam ilmu-ilmu tu ada pula. Lepas tu kita kena ada orang sejarah. Lepas tu kita kena kaji pula teknologi. Ni sebagai contoh saya bagi. Barulah warisan tu boleh dikekalkan. Kemudiannya kita wartakan tempat tu. Tu kita pakai undang-undang. Macam mana nak warta? Kita kena cari orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang berkaitan dengan tanah, pejabat-pejabat yang berkaitan dengan tanah. Mereka ni tahu undang-undang, mereka ni tahu akta. Dan Qari'ah kita juga kalau ada lawyer, okey, tanya lawyer. Tanya program-program tak ada ni, macam mana nak buat? Sejarah benda yang dah lepas. Tapi orang kata sejarah tak payah dikenang. Sebab tak kenang tu lah hilang tu. Sebab tak hilang lah. Yang hilang sekarang ni di Georgetown. Lepas tu kita kena ubah mentaliti. Jangan duk kata tak apa, tak apa. Duk tak apa-apa. Kena lawan lah. Kita majoriti. Apa nak takut? Jadi saya mohon maaf atas sebarang kekilapan saya. Saya dah lama dah duk buat benda ni. Saya dalam tempoh cuti 10 hari ni. Esok saya akan ada di Langkawi. Saya duk buat mesej kesedaran ni lah. Saya tak ada kepentingan apa, saya bukan orang politik. Saya nak sedarkan anak bangsa, itu saja. Lillahi ta'ala. Saya cuma boleh bagi kerih pada tuan-tuan. Tapi nak tikam, nak ketak tu tuan-tuan sendiri. Kalau duk simpan, sampai sudahlah simpan. Saya boleh bagi semangat. Saya boleh tolong apa yang saya boleh tolong. Tapi kalau tuan-tuan sendiri tak mau, tak boleh buat apa. Okay, saya mohon maaf kalau saya lantang bersuara ni. Itu saja daripada saya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.